ulama akan dipenjarakan akibat banyak bercakap. Na'udzubillah tuan-tuan. Maka tak pelik apabila imam Masjid Haram dipenjara 10 tahun. Ini kalau duduk kat Mekah, insya-Allah 33 tahun. Baru tak boleh masuk wilayah, sudah sedih ke? Jangan sedih. Selangor masih ada. Kadang-kadang bila kita baca ayat Quran ni, baru kita hayati dan kita faham bahawa Quran tak pernah tipu kita. Tak pernah tuan-tuan. Sebab saya terlibat dalam kajian. Dekat universiti, saya terlibat dengan sains. Saya juga terlibat dengan kajian-kajian yang melibatkan sejarah. Sekarang ni saya tengah kaji dan membaca buku-buku Yahudi. Saya nak tengok macam mana Yahudi ni dia boleh hidup sampai dia boleh membuka banyak kota, tuan-tuan. Hasilnya, bila kita balik pada Quran, betul Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Wahai orang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul. Jangan berpecah. Fatafshalu wa tazhaba rihukum. Dia gunakan ifshal. Berkecai. Fatafshalu wa tazhaba rihukum. Bila pecah, tak ada nilai. Tak ada nilai. Kita belilah kristal. Kristal ada sumbing sikit je. Sikit. Nilai yang harganya ribuan di ratusan. Bukti betul. 3 hari lepas saya jumpa dengan seorang sahabat. Seorang sahabat, dia pergi pavilion. Pavilion ni tuan-tuan, saja untuk itu tempat, kalau kita pergi itu, tengok sajalah dia panggil. Barang-barang tengok saja. Ustaz Allah pernah tengok ketik buku. Harga 80. Ketik buku RM80. Pernah tengok? Kita duk pakai RM3. 80 ringgit. Itu kat pavi. Saya pun tak tahu. Saya tanya dia, apa sebab dia mahal? Adakah bila potong satu jari jadi semua potong? Sebab mahal tau. Dia kata sebab jenama. Kawan ni dia pergi kat pavilion. Bersyarah lah. Dia beli kasut. Kasut tu harga 800 ringgit. Lebih kurang lah. Lebih sikit. Saya tanya dia. Jenama ni mahal. Syekh, ana dapat murah, Syekh. Harga dia, kalau ikutkan dekat pasaran, dekat pavi tu, 3,000 lebih. 3,900 kat 4,000. Kasut. Kamu punya kopiah apa? Letak kat kaki, 4,000. Dia dapat 800. Tahu tak sebab apa? Sebab masa dia duduk belik-belik, ada serpihan. Terkoyak sikit je. Wallah, kalau ambil kiwi tutup, hilang. Serpihan. Jadi dia kata, saya minat kasut ni. Dia pun pandai. Dia pelakon terbaik lah. Saya minat kasut ni, saya nak ni. Tak ada, ni ada. Tapi harga masa tu 3,000 lebih. Saya tak nak lah. Colek sikit, koyak kot. Mana boleh? You bagi tahu dia punya bos. Tak nak. Tak apa. Nanti I contact pihak atas. Pun simpan. Ambil nombor telefon. Dia pun pergilah makan lah apa semua. Kedai telefon. Bos. Dia orang kata kalau you nak, boleh turun berapa persen dia potong. Lah 800 lebih. Dia terus ambil. Balik-balik dia kiwi. Hilang. Sebab apa? Sikit kerosakan. Nampak tak? Bila nilai tak ada, habis lah. Harga tak ada. Itu yang Allah nak bagi tahu. Fatafshadu wa tazhaba rihukum. Begitulah kekuatan kita. Bila kita berpecah, bergaduh, dan kita tidak mempunyai kekuatan, apa yang akan berlaku? Sejarah membuktikan kejatuhan zaman Abbasiyah pada tahun 750. Amawiyah. Jatuh Amawiyah pada 750 dijatuhkan oleh Abbasiyah. Bermulalah pemerintahan Abbasiyah. Sampai 808. Pemerintahan Abbasiyah ini juga kuat. 4 mazhab bermula pada awal Abbasiyah.
73 lebih tu apa ni 75 lebih tu dah mula dah. Adanya mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali sebab permulaan pemerintahan Abbasiyah. Masa tu ulama semuanya dekat dengan pemimpin. Salah tegur. Sehinggalah tahun 808. Bermulanya permasalahan dalaman dalam kalangan pemerintah, dalam kalangan pemimpin Abbasiyah. Berlarutan sampai 908. Tengok lama tu. Berlarutan. Perpecahan kenapa? Kerana nak kejar jawatan. Kerana projek sudah mula banyak. Kerana untuk menaikkan pembangunan. Naik pembangunan, dia akan fikir. Tengok apa berlaku di Arab Saudi. Sebab nak buat the line. Nak buat the line 3 trilion. Kan? 3 trilion. Mereka buka. Buka bermaksud, zaman Dr. Suhaimi masa kat Mekah tu kan, pergi Mekah, semua tutup kan. Perempuan pakai ni, purdah ditutup. Mazhab Hambali. Mazhab Ahmad Syafi'i boleh muka-muka. Hambali tutup semua. Sekarang tak ada bang. Jambul keluar. Jambul keluar. Sebab apa? Nak bagi dia panggil memodernisasikan sebuah negara yang dikatakan ke belakang bila semua perempuan tutup aurat. Dulu pemimpin tak salam perempuan. Sekarang pemimpin dah mula salam perempuan. Nampak tak? Dia dah mula. Dah berlaku zaman Abbasiyah. Pada 908 jatuh. Mula naik yang baru. Dan berlakulah kekecohan dan pertelingkahan. Sehingga mereka bertelagah sesama sendiri, jatuh. Dan diambil oleh siapa? Oleh Andalus. Naik Andalus pula. Andalus mula naik. Tariq bin Ziyad mula. Bila naik, tuan-tuan dan puan, sedihnya, pada awal tahun 1000 sampai 1439. 1439 Masihi. Kejatuhan Andalus. Kenapa tuan-tuan? Boleh saya simpulkan. Pertama, pemimpin tidak berpegang dengan apa yang Allah suruh. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tak pegang dengan Quran, tak pegang dengan sunnah Nabi SAW. Sebab ketika itu, ulama' sudah tidak boleh bercakap. Bahkan, ulama' akan dipenjarakan akibat banyak bercakap. Na'udzubillah tuan-tuan. Maka tak pelik apabila imam Masjid Haram dipenjara 10 tahun. Ini kalau duduk kat Mekah, insyaAllah 33 tahun. Baru tak boleh masuk wilayah, sudah sedih kan? Jangan sedih. Selangor masih ada. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tengok. Jangan. Sana dia tak bagi dah. Ulama tak boleh cakap. Mufti tak cakap. Ini bahaya. Nampak tak? Kejatuhan Andalus. Bila tak taat pada Allah, taat pada Rasul. Tapi kita Alhamdulillah, Malaysia tuan-tuan. Malaysia ni, pemimpin, dia akan rujuk kepada ulama'. Itu hebat. Menteri besar, rujuk Mufti Selangor. Kalau di wilayah, Perdana Menteri, rujuk kepada Mufti wilayah. Rujuk kepada muzakarah-muzakarah. Tak apa. Nampak tak? Apa-apa pun rujuk pada ulama'. Itu penting. Masalahnya bila tak balik pada ulama' itu bahaya. Ati'ullah wa Rasul. Ta'at Allah, ta'at Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin tidak memikirkan masalah rakyat lagi dah masa tu. Sudah ada mula rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Masa tu dah mula fikir tentang projek masing-masing. Zaman dulu dah ada projek. Itu jatuhnya zaman Andalus. Abbasiyah jatuh, Andalus pun jatuh. 1439. Tuan-tuan, tengok. Nombor 3, apabila perpaduan ummah tidak lagi menjadi. Kerana di Andalus masa itu sudah dikenali sebagai
Daulah Al-Muluk dia panggil. Daulah Al-Muluk. Dia panggil raja-raja. Ada 25 ke 30 raja. Bayangkan sebelum ini Abdul Rahman III yang pegang khalifah. Sebelum tu khalifah apa nama tu? Lupa nama dia. Khalifah tu meninggal. At-Tawalluq meninggal, kemudian diambil Abdul Rahman III. Lepas Abdul Rahman III pop naik, sudah jadi ramai sebab semua nak jadi pemimpin. Semua nak jadi rasul. Rasul. Nak jadi apa? Nak jadi raja. Bila jadi raja, ini jadi dia panggil terlalu ramai raja. Bila ramai sampai 25 ke 30 raja, bertelak sesama sendiri. Akhirnya Kristian masuk. Kristian masuk. Dia masuk bukan masuk saja. Dia masuk untuk memperak-perandakan umat Islam yang ada dalam pemerintahan Andalus. Akhirnya, sehingga kerajaan Andalus, raja-raja dia pun, ataupun pemimpin-pemimpin dia, mula kahwin dengan perempuan-perempuan Kristian. Kahwin campur. Bila kahwin campur, mereka akan lebih menjaga Kristian. Sebab, suami yang takut bini macam ni, dia akan ikut isteri dia. Bang, akhirnya jatuh bang. Sebab isteri Kristian, suami Islam. Kan boleh kan? Dalam Islam boleh orang lelaki Islam kahwin dengan perempuan Kristian. Tapi bukan kahwin alal itlaq. Tujuan untuk tarik masuk dalam Islam. Tapi ketika zaman Andalus, raja-raja pemimpin dia mula ikut rentak para isteri, dan isteri ini digawal oleh raja-raja Kristian. Akhirnya 1439 jatuh. Dan akhirnya tidak ada apa yang tinggal. Itu sebabnya pemimpin bila berpecah, bila bertelakah sama sendiri, maka yang untung adalah musuh-musuh Islam. Justru tuan-tuan, jangan bertelagah. Itu sebab masjid tak boleh dipolitikkan. Masjid tak boleh nak masuk elemen politik. Kau nak bercakap politik, luar. Saya penjawat awam. Tak ada kaitan dengan politik. Sebab kami akan bekerja ikut government of the day. Siapa naik, itulah kami kena buat kerja. Faham tak? Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sebab apa? Sebab itu tugas kami. Naiklah siapa pun, kami tetap kena buat kerja. Betul tak? Tukar, buat kerja juga. Tukar, buat kerja juga. Itulah, ni seorang lagi. Daripada zaman, lama bertukar-tukar kan. Dia jadi moderator. Ada je. Zaman Najib apa benda? Nama Najib apa benda? Tak, zaman Jamil apa benda? Dia panggil Maqas, Wasatiyah. Lepas tu tukar indeks syariah. Dia indeks syariah, maqasid syariah. Itulah dia. Lepas tu tukar rahmah. Dia orang kata apa benda tukar-tukar. Memanglah itu dia. Yakin dia kena buat. Jaiz. Benda yang sama. Kita akan ikut selagi mana benda tu baik. Lepas tu tukar. Apa pula? Prihatin. Ni yang terbaru. Keluarga Malaysia, Madani. Aku pun dah lupa. Banyak. Ni dipanggil dasar tau. Ini dipanggil dasar negara. Dalam Islam. Benda tu salah tak? Tak salah. Raja-raja pun setuju. Selagi mana benda tu baik. Madani. Baik. Jangan kita bergaduh dalam istilah. Yang penting kita dipenuhkan masjid dulu. Ini masjid tak penuh. Aduh. Sedih tuan-tuan. Masjid ni. Saya tahu kenapa diorang tak datang. Tahu tak bang? Hujan. Bukan. Panas. Aircon tak ada. Aircon tak ada. Dr. Suhaimi, kita akan cari duit untuk surau masjid kita ni. InsyaAllah. Ya. Tapi ingat, Dr. Suhaimi akan dimaki juga selepas ni. Sebab apa? Sebab sejuk sangat pula depan. Panas orang tak nak datang. Dia kata apa benda lah Dr. Suhaimi ni dengan AJK. Panas dia kata. Tak ada otak ke? Imam ada aircon. Bilal ada aircon. Sikit-sikit depan tu mana? Ada aircon tu. Ni ada aircon. Pintu pun ada aircon ni depan. Sedap dia. Dia marah ni. Lepas ni buat aircon semua sejuk. Sebab Ustaz Allah bising. Dr. Suhaimi kena lagi.
Bodoh betul Dr. Saimi ni. Kena bodoh juga kita. Kenapa bodoh? Sejuk. Terkencing aku. Antara maghrib dengan isyak tak tahan. Kata. Dia yang terkencing parah IJK masjid. Masalah. Jadi itu sebabnya Dr. Saimi buat dia. Tak ada aircon pun kita bagi ramai. Ada aircon pun kita bagi ramai. Jangan dengar cakap dia ni. Saya bersama dengan Dr. Saimi. Tengok saya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, apa-apa pun masjid bagi penuh. Percayalah, ada aircon ke, tak ada aircon ke, orang tak ada. Tu Masjid Shah Alam. Imam paling sedap dekat Malaysia. Syekh Kurim. Dah. Syekh Kurim. Allah suara tuan-tuan. Nak imam mana? Imam Masjid Haram? Imam Masjid Quba? Imam Masjid. Semua boleh. Tapi tuan-tuan, solat tak sampai satu saf. Malu kita. Ini antara punca jatuhnya Andalus. Saya tak mau cerita lagi kejatuhan apa nama Osmaniyah. Panjang lagi cerita. Kita jumpa tahun hadapan.